Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan ajar, cikgu akan tunjukkan macam mana nak menyelesaikan latihan pengukuhan faedah kompaun. Okey, kita tengok soalan satu. Baik, soalan satu. Yang menyimpan 10,000 di dalam bank. Selepas 8 tahun, wang itu meningkat kepada 20,000. Jika bank bayar faedah K% setahun di kompaun setiap 6 bulan, cari nilai K. Okey, jadi untuk soalan ini, kita buat keluar dulu isi-isi yang ada. Okey. Jadi yang kita tahu yang dia simpan 10,000. Okey, jadi 10,000 ni automatik adalah P. Dia start menyimpan 10,000. Okey, selepas itu isi yang seterusnya adalah 8 tahun. Jadi 8 tahun ni adalah T. Time dia, masa dia. Jadi 8 lah. Okey, lepas tu dia kata wang itu meningkat kepada 20,000. Meningkat kepada. Maksudnya sini, awal-awal dulu dia simpan 10,000. Lepas tu, lepas 8 tahun jadi 20,000. Jadi ini adalah jumlah faedah dia lah. Jadi dia F. Jumlah kompaun dia, hasil. Hasil simpanan beserta kompaun. Jadi itu adalah 20,000. Okey. Seterusnya dia suruh cari K. Yang K adalah kadar faedah berkompaun lah. Dia suruh cari rate. Rate kita tak tahu, kita namakan dia K. Sebab dia kata K% dekat sini kan. Okey. Seterusnya adalah ni dikompaunkan setiap 6 bulan. Ini adalah M. Sebab dia tak bagi tahu dia nak kompaun dalam sukuan ke setahun ke, dia bagi bulan. Ingat tak cikgu cakap? Kalau bagi bulan, kita just bahagi sahaja. 12 bahagi 6 macam tu. 12 bahagi 6 sama dengan 2. Jadi M sama dengan 2 lah. So, isi-isi semua ni kita masukkan ke dalam formula kita. Formula kita adalah S sama dengan P1 tambah R per M tutup kurungan kuasa MT. Jadi kita masuk je semua isi ni ke dalam formula. S kita ada adalah 20,000 sama dengan P10,000 tutup buka kurungan 1 per R kita adalah K per M kita adalah 2 P kuasa 2 time kita adalah 8. Jadi kita harapkan dengan 8. Okey. Bila dah dapat macam ni, apa yang perlu kita buat macam biasa, 10 ni kita kena pindahkan ke sebelah kiri. Pindahkan 10,000 ke sebelah kiri. Jadi kita akan tulis 20,000 per 10,000. Sama dengan 1 tambah K per 2. Okey, 2 darab 8 ni akan dapat 16. Okey. Okey, cikgu sambung kat sini. Jadi 20,000 per 10,000 tekan kalkulator kita akan dapat 20 20,000 bahagi 1,0,0,0,0 10,000. Cukup. Jadi kita dapat 2. 2 sama dengan 1 tambah K per 2 kuasa 16. Okey, sekarang kita nak K kan? Jadi kuasa 16 ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Ini kita akan pindahkan ke sebelah kiri lah. Dia akan jadi punca kuasa 16.
Macam ni. Sama dengan 1 tambah K per 2. Jadi kita tekan kalkulator. Okey, nak tekan kalkulator punca kuasa 16, tekan 1, tekan butang 6, butang shift, lepas tu butang kuasa. Jadi macam tu lah. Lepas tu kita tekan 2. Okay, nak? Dapat 1. Kita ambil 4 titik perpuluhan kat sini. Dapat 1.044.2. 4 titik perpuluhan kan? Tapi 2 kita tengok dulu sebelah kanan. 7. Jadi kita akan tulis 1.044.3. Tulis 1.044.3 sama dengan 1 tambah K per 2. Okay. Sekarang kita nak K, jadi 1 ni pula yang kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Okey, jadi 1.0443 tolak 1 sama dengan K per 2. Jadi 0.4443 sama dengan K per 2. Jadi K sama dengan, kita nak K, jadi 2 ni kita akan pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi jarak. Jadi 0.0 0.0443. Jadi 0.0443 darabkan dengan 2, kita akan dapat 0.0886. 0.886. Okey, ini pun dah betul dah kalau kamu jawab macam ni. Tapi kalau kamu nak teruskan, nak buat dalam persen pun boleh. Kamu cuma perlu darabkan dengan 100. Jadi K sama dengan 0.086. Ini pun saya tulis ni. 0.086. Okey, jadi kita boleh darabkan dengan 100 lah. 0.0886 darabkan dengan 100, kita akan dapat darabkan dengan 100 akan dapat 8.86%. 8.86%. Okey nak? Okey, itu soalan 1. Tambah ke? Okey, seterusnya. Ni soalan 1 tak ada masalah sebab kita pernah buat masa kelas, dalam kelas ni. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, baik. Soalan yang kedua. Nur Ashikin menyimpan sebanyak 2,000 dalam bank yang membayar kadar faedah kompaun sebanyak 6% setahun. Kirakan jumlah wang Nur Ashikin selepas 1 tahun jika faedah dikompaunkan A. Setiap tahun, B. 10 tahun, C. Setiap 6 bulan, D. Setiap bulan. Okey, baik. Untuk soalan ni adalah dia soalan yang dia taklah soalan berantai, dia macam dia minta kamu cari faedah kompaun jika setiap kompaun tu dikompaunkan pada waktu yang berlainan adalah 1 tahun. Faham tak? Okey. Maksudnya berapakah jumlah faedah yang dikompaunkan jika M dia berlainan? Ni M dia lain. Ni M dia lain. C M dia lain. D M dia lain. Jadi kamu kena cari satu-satulah. Okay. So kita cari dulu dia punya isi dulu. So untuk ni 2,000 ini adalah satu isi.
Apakah 2000 tu? 2000 tu adalah P. P sama dengan 2000. And then isi seterusnya adalah 600. 100 tu adalah break 600. Jadi kalau kita tukarkan ke dalam perpuluhan, 6/100 kita akan dapat 0.06. So apa lagi? Tahun. 1 tahun. Jadi 1 itu adalah kita punya C. C sama dengan 1. Okey nah? Okey, jadi kita cuba dulu buat soalan A. Okey, soalan A adalah dikompahkan pada setiap tahun. Jadi M kita adalah 1 kat sini. Maksudnya dia simpan pada awal tahun. Jadi duit yang dia simpan tu akan dikompaukan sehingga bulan 12. Jadi sekali sahaja ada compound lah. Jadi M sama dengan 1. Okay, nah? Okey, baik. Jadi kalau begitu, masukkan sajalah ke dalam formula. Formula kita adalah S sama dengan V dalam kurungan 1 tambah RM kuasa M T. Okey, ini kita punya formula. Okay, jadi masukkan sahaja nak. Okay. Jadi S kita tak tahu. Kita tulis balik S. P kita 2000. 1 tambah R kita 0.06 per M. M kita tadi 1. M 1 darab 1. Jadi 2000. Okey. Okay, settlekan dulu dalam kurungan ni dulu. So, kita akan dapat tekan kalkulator kamu. Okay, 0.06 bahagi 1 sama dengan tambah 1. Kita akan dapat 1.06. 1.06. Okey, kuasa dia 1 darab 1 kita akan dapat 1. Okay. Jadi selesaikanlah. Okay. 2000 di dalam kurungan 1.06 kuasa 1. Okey. Jadi jawapan dia 2120. 2120. Boleh nak? Okey, seterusnya B. B adalah pergi setiap suku tahun. Okey. Kalau M untuk setiap suku tahun, M ni adalah 4. M dia 4. Kan? Suku tahun dia, setiap suku tahun automatik M dia mesti 4. Okey nah? Okey, sebab apa? Setiap tahun, untuk satu tahun dalam dunia ni kita akan bahagikan 4 kepada 4 musim. Jadi 4 musim tu adalah sebenarnya sukuan lah. Setiap sukuan dalam satu tahun. Okay, ingat macam tu je. Kalau sukuan 4 musim. Jadi M sama dengan 4. Okey. So masukkan saja ke dalam formula lah untuk B pun. Okey. P sama dengan 2000. 1 tambah R kita tadi 0.06. Okay, M saja lain. Tadi M sama dengan 1. Untuk soalan B, M sama dengan 4. Okey, M4 tahun kita 1. Macam tadi sama juga, settlekan dulu dalam bracket. Okey, settle dulu dalam bracket. Jadi 0.06 bahagi 4. Okey, tambah 1. Okey, jadi 1.01 2000 apa tadi? 0.15
4 darab 1, kuasanya 4 darab 1 kita akan dapat 4. So, kamu boleh tekan saja kalkulator terus. 2000. Okay, buka bracket sebab sini kita tulis bracket kan. Tulislah. 1.015. Cikgu salah tulis. Saya tulis lagi ni. Kadang. 1. Nanti salah faham pula. Okay. Baik. Okay, dalam bracket 1.015 tutup kurungan kuasa 4. Kita dapat 2,122. 72. Sini 72. Kita tengok sebelah kanan dia adalah nombor 7. Jadi kita akan tulis sebagai 3 lah kat situ. 73. Jadi jawapannya 21. Apalah. 2273. 22.73. Okay, nah. Jawapannya RM2,122.73. Okay. Okay, kita pergi pula dekat C. Okay, C kita adalah setiap 6 bulan. So, M dia macam tadi, kalau dia bagi dalam bentuk bulan macam ni, kita just bahagikan sahaja. Okay, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, kita bahagikan dengan 6, kita akan dapat 2. Okay. So, M kita sama dengan 2 lah kat sini. Okay, nah. Kat sini. Okay, nah. Okay. Jadi C kita masuk juga dalam formula. S sama dengan P kita adalah 2000. Okay, 1 tambah 0.06. M kita adalah 2. Jadi 2 darab 1. Jadi 2000 macam tadi juga settle yang dalam bracket ni dulu. Okay. Dalam bracket kena settle. Okay, jadi kita kira dalam bracket 0.06 bahagi 2 tambah 1. Jadi jawapan dia 1.03. Okey, kuasa 2 darab 1 sama dengan 2. Jadi kamu boleh teruskan sahaja menggunakan kalkulator. Okey, 2000. Okey, tutup kurungan. Okey, kita sebenarnya dalam kalkulator, kalau kamu nak pakai balik jawapan yang kamu kira tadi, tekan saja butang answer. Ni maksud dia answer. Sebab kita nak pakai jawapan yang kita keluar tadi. Okay, tutup bracket kuasa 2. Okey, so kita dapat 2,121.8 21 dapat 10. Okey, nak? Ni jawapan dia. Seterusnya. Soalan D. Jika M adalah pada setiap bulan. Itu tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi M sama dengan 12. Jadi kita masuk saja dalam formula. S sama dengan 2000. 1 tambah 0.06 per, okey, M kita adalah 12. Okey, M T jadi 12 darab 1. Sebab T kita adalah 1. So, macam tadi, saya tekan dalam bracket dulu. Kita akan dapat kalkulator 0.06 bahagi 1, 2. Tambah 1. 1.005. Tuliskan bracket. 1.005. Tidak. Balik. Okay. Okay. Kuasa ni pula 12. Kuasa ni pula 12 darab dengan 1. Kita akan dapat 12. Okay. So,
Terus tekan kalkulator. 2000. Buka kurungan. Tekan butang answer sebab kita nak pakai had ni, jawapan yang tadi ni. Okey, tutup kurungan, butang kuasa, sebab kuasa, tulis 1, tulis 2, tulis, tekan. Tekan sama dengan kita dapat 2123.35. Cuba tengok kat sini. Sini 5 kan? Belah sana adalah 5 juga. Jadi kita akan tulis sebagai 6. Kita bundarkan dia lah nah. Jadi jawapan dia 2123 perpuluhan berapa kali? Okey, boleh? Okay, ini adalah jawapan untuk soalan 2. Kita ada masalah lah ni. Cumanya untuk memahami macam mana kita nak dapatkan kekerapan kompaun dalam satu tahun, iaitu kita nak dapatkan M. Maksud cikgu kita macam mana kita nak dapat had ni? M. Hilang kerja. Nak? Okey, soalan 3. Ini besarkan sikit. Okey, soalan 3. Selva melabur dalam akaun simpanan yang membayar faedah pada kadar 8% setahun di kompaun setiap 10 tahun. Okey, A. Jika Selva bermula dengan prinsipal 900, berapakah jumlah pelaburan Selva selepas 5 tahun? B. Jika jumlah pelaburan Selva pada akhir 2 tahun ialah 1,300, berapakah nilai prinsipalnya? C. Kirakah kadar berkesan kaedah faedah efektif bagi pelaburan Selva? Okey, baik. Untuk soalan ni, setiap anak soalan dia adalah soalan yang berlainan. Tapi kita kena pegang dulu key point pada isi yang pada soalan besar ni. Yang dekat nombor 3 ni. So, isi yang pada ni adalah, pada soalan adalah kadar tahunan. Dia punya rate. Dia bagi rate kita adalah 8%. So, kalau kita tukarkan kepada perpuluhan, kita akan dapat 0.08. Lepas tu dia bagi tahu adalah dikompaunkan pada setiap 10 tahun. Maksudnya itu adalah M. Jadi setiap 10 tahun M dia mesti 4. Okey nak? Okey. Ini isi ni kita akan pakailah sampai soalan C. Dia tak berubah. Ana faham tak? Okay. Yang berubah apabila isi yang diberi pada setiap soalan ni lah. A, B, C ni. Okey nak? Kita pergi pada soalan A. Okey, isi pada soalan A, dia cakap kalau Selva bermula dengan prinsipal 900, berapakah jumlah pelaburan Selva selepas 5 tahun? Jadi isi dia adalah prinsipal 900. P sama dengan 900 lagi 1 adalah selepas 5 tahun. Dia bagi T. T sama dengan jadi dia suruh cari apa? Dia suruh cari jumlah pelaburan kan? Kalau jumlah pelaburan maksudnya dia nak S. S sama dengan berapa? Okey nak? So masukkan saja ke dalam formula kita iaitu S sama dengan P1 tambah R per M tutup kurungan kuasa M T. Okey. So, P kita adalah 900. 1 tambah. Okey, rate ambil had atas ni. 0.08 per M. Ambil had atas ni juga per 4.
Okey, M kita adalah 4 darab C. C kita adalah 5. Macam tadi juga, settlekan dulu had dalam kurungan. Cuba tekan kalkulator dapat berapa. Jadi dalam kurungan kita akan dapat 0.08 bahagi 4 tambah 1. Jadi kita akan dapat 1.02. 1.02. Okey. Apa tadi nama? Kosong ni 4 darab 5 kan? 4 darab 5 sama dengan 20. So kita boleh saja tekan kalkulator terus. Okay, 900. Okay, buka kurungan. Tekan butang answer sebab cikgu nak ambil balik jawapan ni, jawapan yang asal. Okay, kuasa 20. Okay, jawapan dia adalah 1337.35. Okay. So 5 ni tengok dulu sebelah kanan. Disebabkan sebelah kanan dia adalah 2. Jadi bila dibundarkan masih lagi 5 lah. So kita akan tulis macam biasa jugalah. Tak perlu tambah. Jadi jawapan dia adalah 1337.35. Itu jawapannya. Okay, B. Okay, B pula. Okay, B, apa isi pada B yang kita boleh buat keluarkan adalah, okay, jika jumlah pelaburan sewa pada akhir 2 tahun ialah 1,300. Berapakah nilai prinsipalnya? Jadi maksudnya dekat sini dia suruh cari P. Okay, nah. Isi dia adalah dia bagi T sama dengan 2 tahun. Jumlah pelaburan adalah 1,300. Jadi S sama dengan 1,300. Jadi istilahnya P sama dengan berapa? Okay. So, masuk juga dalam formula. Formula kita S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per M kuasa MT. Okay, jadi S sama dengan 1,300. Okay, P tak tahu. Tulis balik P. Okay, nah. 1 tambah R. Rate kan? Kita ambil rate kat atas ni. 0.08 per M. M pun ambil atas ni. 4. Tutup kurungan. Okay, jadi M kita 4. C kita 2 didarabkan dengan 2. Okay. Macam tadi juga, saya tekan dalam bracket ni dulu. Kita akan dapat berapa? 0.08 bahagi 4. 4 sama dengan tambah 1. Tambah 2. Berapa lah? Habis sekali. 0.08 bahagi 4 tambah 1. 1.02. 1.02 kuasa ni 4 darab 2 adalah 8. Okay, nak? Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita nakkan P. So, kita nak P, jadi kamu boleh pindahkan lah. Benda ni 1.02 kuasa 8 ke sebelah kiri. Pindah habis. Jadi, P sama dengan 1,300. Okey. Ini 1.02 kuasa 8. Bila dipindahkan, dia akan jadi bahagi. Sebab ni kan darab kan.
Okey, jadi 1.0208. Jadi P sama dengan ambil kalkulator. Okey, 1,300. 1,300 bahagi buka kurungan 1.02 tutup kurungan kuasa 8. Dia boleh baca. Jawapannya adalah 1,109 ringgit perpuluhan 53. Kita nak ambil sampai 3 ni je. Tapi kita tengok dekat sebelah ada 7. Jadi kita akan bundarkan lah. Dia akan jadi 4. Jadi kita akan tulis kat sini 1,109 ringgit 1,109.54. Okey nak? Okay, boleh? Okey. C. C kita tak akan buat lagi sebab dia minta kadar berkesan. Kadar berkesan kita akan masuk pada next week. Okey nak? Okey, next. Okey, 4. Soalan 4. Okey, soalan 4 ni lebih kurang saja macam soalan yang berada di soalan nombor 2 tadi. Okey nak? Tapi kita tengok satu-satu juga. Okey. Fazlan melabur 3,000 pada kadar faedah tahunan 5%. Berapakah jumlah pelaburan Fazlan selepas 4 tahun jika faedah dikompaukan? A setiap tahun, B setiap setengah tahun, C setiap 4 tahun, D setiap bulan. Okey, jadi macam tadi kita keluarkan dulu isi penting dia. Okey. Fazlan melabur. Melabur jadi 3,000 tu adalah P. P 3,000. Kadar faedah adalah 5%. Jadi R adalah 5%. Kalau kita tukarkan ke dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.05. Lepas tu key point dia lagi 4 tahun. So C. T adalah 4. So dia nak jumlah pelaburan kan? Soalan nak jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan, jadi soalan dia minta S sama dengan berapa lah? Okey, nak? Okey. Jadi apakah kita punya formula? Formula kita S sama dengan P1 tambah A per M kosong M T. Okey, jadi kita masukkanlah satu-satu ke dalam satu-satu maklumat ke dalam formula. Jadi sebelum tu kita tengok dulu beberapa apakah M bagi soalan A. Okey, kalau setiap tahun M dia sama dengan okey. So kita masukkan dalam formula untuk cari jumlah pelaburan dia. Okay, S sama dengan P adalah 3,000. 1 tambah R adalah 0.05 per M adalah 1. M 1 darab T. T sama dengan 4. Okey nah. So kita selesaikan dulu yang dalam bracket. Kira pakai kalkulator 3,000. 0.05 bahagi 1 tambah 1. Jawapan dia adalah 1.05. Okey. Buka kurungan 1.05 tutup kurungan kuasa dia. Okey, kuasa dia 1 darab 4 akan dapat 4. So boleh tekan sahaja kalkulator terus. Okey, 3,000
Okey, buka kurungan. Okey, cikgu tekan butang answer pasal cikgu nak pakai balik had ni. Masa jawapan lepas. 0, 4. Dapat 3646.51. Okey. 1 ni kita tengok sebelah kanan dia ada 8. Jadi kita bundarkan dah. Jadi kita akan tulis 3646.52. Itu jawapan dia. Ya. Okay, B. Okey, untuk B. Okey, untuk B dia kata faedah dikompongkan pada setiap setengah tahun. Okey, jadi 12. Kalau satu tahun ada 12 kan? Okay, jadi kita setengah tu kita kena darab dengan 1/2 lah setengah. Jadi 12 darabkan dengan 1/2. Kita akan dapat 6 bulan. Setengah, separuh. Jadi 1 tahun. Kalau 12 bulan, setengah daripada 12 bulan tu adalah 6 bulan. Faham tak? Okey. Ni salah, bukan. Okey, kalau setiap setengah tahun, okey. Cikgu buat timeline dah senang. Nak cerita. Okey, ini bulan 1, ini 12. Ini adalah bulan 12. Kalau dia kata setengah tahun, kiranya nak 12, daripada 12 tu kita ambil setengah kan. So, dia adalah bulan 6. So, berapa kali kekerapan yang kita akan jumpa? Ini satu sampai bulan 6 sekali. Jadi bulan 7 sini kan. Bulan 7 sampai bulan 12 sekali. So, kita ada 2 kali lah kekerapan. So, M sama dengan 2. Kenapa? Itu maksud dia lah setiap setengah tahun. Okay, nah. So, ayat tu lebih kurang kalau dia cakap setiap 6 bulan. Sama saja. Okay, so kita masukkan ke dalam formula. Okay. S sama dengan 3,000. 1 tambah 0.05 per 2 sebab M kita adalah 2. Jadi M T1 darab 2. Okey nah. So, selesaikan dulu yang dalam bracket ni. Kita akan dapat 0.05 bahagi 2 tambah 1. 1.025. 3,000. 1.025. Kan, tu kan. Okay, kuasa sini 1 darab 2, 2. Okay, so kira saja terus kita akan dapat 3,000. Okay, buka kurungan 1.025 kuasa 2. Tutup kurungan kuasa 2. Okey. Kita akan dapat 3151.875. Okey, kita ambil sampai 7 je kan? Okey, tengok sebelahnya adalah 5. Jadi, kita akan bundarkan dan tambahkan dengan 1 lah 7 ni. So, kita akan tulis 3151.8
C7 kan. Kita gunakan 7 tu dapat 8. Nah, lihat pun. Okey, C. Okey, C pula. C adalah faedah dikompongkan pada setiap 4 bulan. So, M sama dengan 12 per 4 bulan kan cakapkan? 4. Jadi 12 bahagi 4, kita akan dapat 6. 12 bahagi 4 dapat 6. Oh, salah je tak? 12 bahagi 4, kita akan dapat 3. Sorry. Benar? Okey. Jadi, kita akan tuliskan ke dalam formula lah. S sama dengan P 3000 tambah 1 tambah 0.05 per M. M kita adalah 3 kuasakan dengan MT. Jadi 3 darab 4. Allah, salah ni. Salah ni. Kita 4. Okey. Aku buat C dulu. Okey, jadi C, macam tadi, settlekan dekat dalam kurungan so 3000. Okey. 0.05 bahagi 3 tambah 1. Okey, 1.0167. 1.0167. Okey, 3 darab 4 sama dengan 12. Okey. Okey, so kita boleh kira teruslah. Jadi 3000. Okey, darabkan dengan ansur kuasa 12. Okey, kita akan dapat 3658.17. Tulis itu. Ini jawapan. Okey, nah. Okey, D. Okey, D ni dia kata faedah dikompongkan pada setiap bulan. Okey, setiap bulan satu tahun ada 12 bulan. Jadi M sama dengan 12 lah. So, S sama dengan, letakkan dalam formula lah. 3000 1 tambah 0.05 M kita 12 and kuasa dia MT kan 12 darab 4. So, okey, macam tadi juga. Kira dalam bracket tu dulu. 0.05 bahagi 12 tambah 1. Kita akan dapat 1.0041. Jadi cikgu 1 ni, kita tengok sebelah ada 6 kan. So, kita akan tulis 1.0042. 3000. 1.0042. Ni kuasa pula. Kuasa 12 darab 4 berapa? 12 darabkan dengan 4, kita akan dapat 48. Jadi, tekan sahaja kalkulator. 3000. Buka kurungan 1.0042 kuasa 40. Kita dapat 3668
Apa salah? Okey, sana. 3,000 1,0042 kuasa 48. Okey, kita akan dapat 3668.53. Okey nak? Ini jawapan dia. Okey, untuk B pula. Astagfirullahaladzim. Cikgu salah letak P. Kalau kamu perasan. Kecil sikit. Cikgu salah letak T. T kita berapa? T kita 4. Cikgu careless. Jadi M kita 2. Okey, darabkan dengan 4 lah kan? So, soalan B ni kuasa dia akan jadi 8. Jadi kita tekan balik kalkulator. 3,000 darab 1,025 kosong 8. 3,000 jawapan dia RM3,655.20. 20. Okey, kosong ni kita tengok sebenar ada 8 kan? So, kita bundarkanlah. Kita akan tulis 3,655.21. Ini jawapan baru dia untuk B. Okey, soalan 4. Settle soalan 5. Soalan 5 diminta kadar berkesan. Kita akan bincangkan pada minggu depan. Jadi kita teruskan dengan soalan 6. Okey, soalan 6. Fahmi melabur sebanyak 20,000 dalam dana yang membayar faedah kompaun pada kadar 6.5% setahun dikompaunkan setiap bulan. Okey. Berapakah kadar berkesan faedah efektif bagi pelaburan Fahmi? Okey, yang tu kita bincangkan pada minggu depan, soalan 6A. So, okey, soalan 6B. 6B. Berapa lamakah masa yang diambil untuk pelaburan Fahmi meningkat 2 kali ganda? Soalan C. Berapakah jumlah pelaburan yang diperoleh selepas 5 tahun? Okey, so kita akan lari lah boleh. Soalan 6 ni kita akan buat. Okey, kita akan macam biasa keluarkan isi dia lah. Keluarkan isi dia. Melabur sebanyak 2,000, jadi itu adalah P. P sama dengan 20,000. So, lagi apa isi dia? Faedah kompaun dengan kadar 6.5%. Jadi R sama dengan 6.5%. Jadi kalau kita buatkan dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi 0.065. Okey, ini. Lagi satu adalah, ini kela sana ni. Cikgu hampir-hampir je. Dikompaunkan. Dia kata dia akan dikompaunkan pada setiap bulan. Jadi kelas itu adalah word M. Kalau dikompaunkan setiap bulan, M sama dengan 12. Okey, jadi isi ini kita akan pakai daripada soalan A sampailah soalan C. Isi ni kita tidak akan berubah. Sebab dia berada pada main question. Soalan yang main. Okey nah. Jadi cikgu highlight lah isi-isi ni. Okey. Seterusnya soalan A tak buat lagi. Kita pergi soalan B dulu. Okey, soalan B. Dia cakap
Berapa lamakah masa yang diambil untuk pelaburan Fahmi meningkat 2 kali ganda? Berapa lama masa? So, dia minta masa T sama dengan berapa kalau pelaburan Fahmi 2 kali ganda. Maksudnya, okey, dia dulu P ni menabur 2,000. Jadi, dia nak P dia tu jadi 2 kali ganda. Jadi 2 P. Tu maksud dia. Ha, dia nak 20,000 kan? Dia masuk 20,000 kan? Dia nak nanti bila masa dia nak duit dia akan jadi 40,000. Itu maksud dia. So, kita akan createkan formula S sama dengan 2P. Faham tak? Sebab keyword dia adalah meningkat 2 kali ganda. P ni nak meningkat 2 kali ganda. So, S sama dengan 2P. Jadi daripada S sama dengan 2P tu, kita akan letakkan formula lah. Kita tahu formula yang biasa kita pakai untuk pelaburan kompak adalah S sama dengan P1 tambah R per M kuasa MT. Okay, jadi kita akan ambil yang ini, masukkan ke dalam formula. Okay, nah. So, S sama dengan P 1 tambah R per M MT sama dengan 2P. Okey. Okey, jadi kita masukkan isi-isi ini ke dalam isi-isi yang kita ada ke dalam formula. Okey, P sama dengan 20,000. 1 tambah R kita, rate kita adalah 0.065. M kita adalah 12. Okey, 12. M, T tak tahu, tulis T balik. 20,000. Okay, nah. Okey, so kamu buatlah macam biasa. Kita nak selesaikan yang dalam bracket ni kan? Selesaikan yang dalam bracket ni dulu. 20,000 ni kita nak buat apa? Pindahkan ke sebelah sana. Sebab kita nak fokus kita kepada T. Okay, nak. So, kita akan kira dulu dalam bracket. Okey, 0.065 bahagi 12 tambah 1. Dapat 1.004. Jadi sini 1.0054 kuasa 12T 2 darab 20,000 kita akan dapat 40,000 bahagi 20,000. Okey, lepas tu dapat apa? 40,000 bahagi 20,000 kita akan dapat 2. Kalau tak confirm tekan calculator. 40,000 bahagi 20,000. Tengok. Okey nak. Okey, so kita nak dapatkan T kat atas ni. T dia kat atas ni pula. So kita nak buat macam mana? Kita akan letak log kat depan. Jadi kita akan tulis log 1.0054 12T sama dengan log 2. Kalau kita letak log belah kiri, kanan pun kena letak log. Okey nak? Boleh? Okey, so. Okey, bila dah letak log, 12T ni bolehlah kita bawa ke hadapan. 12T ni boleh bawa ke hadapan. Jadi kita akan tulis 12P log
log 1.0054 sama dengan log 2. Okey, so kita nak 12T ni kan. Jadi log ni, log 1.0054 pindahkan ke sebelah lah. Jadi 12T sama dengan log 2 bahagi log 1.0054. Okey, boleh nak? Siapa bahagi? Sebab di sini adalah darab. Jadi kalau log 1.0054 ini dipindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey. Lepas tu 12T. Okey. Tidak pakai kalkulator log tersebut. Jadi kita akan dapat log, tekan butang log lah sini. Log 2 bahagi log 1.0054 sama dengan 128.7068. Kita ambil 4 titik perpuluhan, jangan lupa. Kita tengok kat sebelah dia akan ada 5. So kita akan tulis 128.7069. Ni 8, sebelah ni 5. Jadi kita tambah 1. Sebab itulah kita tulis 706.9. Okey nak? Okey, so sekarang kita nak T. Jadi apa yang perlu kita buat? 12 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan lah. So 128.7069. Bila 12 dipindahkan sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So, bahagi 1. Jadi kita dapat 10.7256. Kena 10.7256. Kan? 4 titik perpuluhan. Okey, 7255. Okey, 5 ni tengok sebelah kanan dia 7. Jadi kita kena tambah 1. Sebab itulah kita tulis 725. Okey, itulah T dia. Jadi untuk siapa nama? Fahmi. Untuk Fahmi mendapatkan 2 kali ganda, dia kena berlabur sebanyak dia kena berlabur selama 10 tahun 10.7256 tahun. Okey nak? Buat kesimpulan sikit. Fahmi perlu melabur selama 10.7256 tahun untuk pelaburannya meningkat 2 kali ganda. Cuba lihat. Okey, C. C cikgu tanda kat sini lah C. Okey, berapakah jumlah pelaburan yang diperoleh selepas 5 tahun? Okey, dia nak jumlah pelaburan lah. Jadi soalan ni diminta S. S sama dengan berapa? Kalau T sama dengan 5. Tak nampak. Kalau T sama dengan 5. Okey, T sama dengan 5. Okey. So kita masuk saja formula. S sama dengan P1 tambah A per M tutup kurungan MT. So S tak tahu. Okey, dia suruh cari. Masukkan nilai P. P 20,000. 1 tambah grade kita
0.065. M kita adalah 12. Okey, so M 12 darab 5. Okey nah. Settlekan dulu. Macam biasa, settlekan yang bracket dulu. Dapat berapa? Pakai kalkulator. Tekan kalkulator masing-masing. Cikgu akan tekan kalkulator cikgu. 0.065 bahagi 12. 1. Terdapat 1.0054. 1.0054. Betul? Okey. Lepas tu kuasa dia pula. Kuasa dia 12 darab 5. Jadi 12 darab 5. Dapat 60. Plus 60. Tekan saja kalkulator anda. Okey, 20,000. Okey, buka kurungan. 1.0054 kuasa 60. Kita akan dapat 27. Hilanglah. Kita akan dapat 27,600. Salah tu. Sana. Tekan balik kalkulator. 20,000. Okey. Buka kurungan. 1.0054 kuasa 60. 27,268. 27,628,85. 27,628,5. Bisa? Salah. 85 tu lagi. 27,628,85. Okey nak? Okey, baik. Soalan 7. Okey, soalan 7. Dalam tempoh 6 tahun, pelaburan sebanyak 2,000 telah meningkat kepada RM3,216.90. Jika faedah dikompaukan setiap 10 tahun, cari kadar faedah tahunan. Okey nak? Okey, so kita buat keluar isi dia dalam ni. Dalam tempoh 6 tahun, ini adalah T. T sama dengan 6. Okey, pelaburan sebanyak 2,000. Jadi 2,000 tu adalah T. Okey, seterusnya meningkat kepada RM3,216.90. So itu adalah S. 321,6.90. Okay, next. Jika faedah dikompaukan setiap 10 tahun, jadi M sama dengan 4. Okay, diminta cari kadar faedah. So, R sama dengan berapa? Itu maksud dia. So, kita letakkan dalam formula dah. Dah dapat semua point, letak dalam formula. S sama dengan P dalam kurungan 1R per N kuasa NT. So, S3,216.90 sama dengan P2,000. 1 tambah R. Tak tahu, tulis balik. M kita adalah 4. So, M sini 4 darab T. T adalah 6. Okey nak?
Okey, macam biasa sebabkan kita nak R, 2000 ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri lah. Jadi 3216.90, 2000 ni apabila dipindahkan ke sebelah kiri dia akan jadi bahagi. Ya. Okey. Okey, dalam bracket ni kita tak boleh selesaikan lah sebab R. Sebab ada R. So kita tulis balik. 1 tambah R per 4. Okey, kuasa ni. 4 darab 6 dapat apa? 4 darab 6. 24. Okay, jadi kita boleh selesaikan yang bahagi ni. Kita kira 3216.9 bahagi 2000. Dapat 1.60845. 1.60845. Okey, betul. Dekat sini 1 tambah R per 4 kuasa 24. Okey, and then kita nak R ni, jadi apa berlaku pada kuasa 24? Ya, kita akan pindahkan ke sebelah kiri. 1 tambah R per 4. Okay. Bila dipindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi punca kuasa 24. Okay, nah. So, dapat berapa? Cuba teka. Cuba tekan. Okey, tekan 2. Tekan 4. Tekan shift. Tekan butang kuasa. Jadilah punca kuasa 24. Jadi 1.60845 sama dengan 1.02. Kita ambil 2 titik perpuluhan lah. Sebab belakang ni banyak kosong kan. Kalau kita tulis pun tiada makna. So kita ambil 2 saja. 1.02. Okey, seterusnya. Cik gajah. Allah bakal biru. Okey. Kita nak R per 4 kan. Jadi 1 ni pindahkan ke sebelah kiri dia jadi tolak. Jadi 1.02 tolak 1 kita akan dapat 0.02 R per 4. Okey, so kita nak R 4 ni akan dipindahkan ke sebelah kiri lah. Bila dipindah ke sebelah kiri, dia jadi darab 0.02 darab 4 R. 0.02 darab 4. Kita dapat 0.08. Okey, kelas. Sebenarnya jawapan yang ni dah siap dah. Ini dah kira satu jawapan. Tapi kalau kamu prefer jawapan yang dalam bentuk apatah tu nama peratus, kamu boleh teruskanlah dengan menulis peratus. Jadi kalau kamu nak tulis peratus, darabkan saja dengan 100. Kita akan dapat 8%. R sama dengan 8. Okey, nah. Itu sahaja untuk kali ini. Kita sudah berjaya menjawab soalan pada soalan 1, soalan 3, soalan 2, soalan 3 hingga soalan 7, kecuali soalan yang melibatkan kadar faedah efektif atau kadar keterusan. Okey, nah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.